Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk slide kali ini, kami bawakan berkaitan dengan draft rancangan pengajaran harian Bahasa Melayu tahun 5 iaitu bagi kemahiran membaca. Saya Ayu Nadira binti Mustafa dan bersama rakan setugas saya iaitu Ku Azwan bin Ku Ismail dan pensyarah Encik Muhammad Asri bin Harun. Okey, baiklah. Tema yang kami pilih menerusi buku teks tahun 5 ini adalah kebersihan dan juga kesihatan yang merujuk kepada tajuk bersih dan sihat. Masa yang kami rancang untuk melakukan aktiviti ataupun menggunakan rancangan pengajaran harian ini adalah selama 1 jam iaitu dari 8.30 pagi hingga 9.30 pagi. Dan juga standard pembelajaran yang kami gunakan adalah 2.4.2 iaitu membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan yang untuk membuat keputusan dengan alasan yang betul. Yang dipaparkan adalah helaian teks yang kami pilih untuk kami jalankan aktiviti kemahiran membaca, iaitu bertajuk Bijak Membeli. Okey, seterusnya kita pergi kepada objektif, iaitu membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan, menjana idea dan membuat penilaian dengan betul. Okey, objektif ini kami rujuk daripada DSKP Bahasa Melayu tahun 5, di mana ianya sesuai dengan teks yang kami pilih sebentar tadi yang bertajuk Bijak Membeli. Okey, yang kedua kita pergi kepada pengisian kurikulum. Ada 5 aspek yang kami tekankan iaitu nilai murni, rasional, ilmu, kepenggunaan dan juga kemahiran berfikir yang mana murid dapat membuat keputusan di akhir pembelajaran. Okey. Merujuk kepada sistem bahasa pula, kami pilih dan kami tekankan kosakata di dalam kemahiran membaca ini. Okey, contoh kami beri adalah penyakit, tong sampah dan juga klinik. Kosa-kosa kata yang terdapat dalam teks tersebut, murid boleh ambil dan juga belajar cara untuk tingkatkan kemahiran berbahasa mereka dari segi kosakata mereka. Maksudnya dia boleh tambah kosakata melalui pembacaan. Baiklah, kita akan melihat aktiviti yang dirancang. Yang pertama, membaca teks. Murid dikendaki membaca teks yang dipaparkan di papan pengajaran. Papan pengajaran ini merupakan alat bantu mengajar yang digunakan oleh guru untuk memaparkan satu teks di hadapan kelas. Kemudian, memahami maklumat tersurat dan tersirat, iaitu murid akan membaca semula teks yang dipaparkan, kemudian pembelajaran kendiri dengan bimbingan guru. Hal ini kerana kita telah menyelit berkenaan dengan pendekatan induktif yang mana pendekatan induktif menitik beratkan juga berkenaan dengan pembelajaran kendiri dengan bimbingan guru. Lepas itu, kita akan melihat mengenal pasti idea utama dan sampingan, menjana idea serta membuat penilaian dengan betul. Dekat sini, wakil kumpulan akan mengutarakan isi pembincangan ataupun isi pembelajaran yang mereka capai melalui perbincangan kumpulan. Oleh itu, dekat sini berlaku wujudnya pendekatan induktif yang mana melibatkan penglibatan murid secara aktif. Yang mana bila pengagihan kumpulan berlaku serta murid sendiri yang melakukan proses pembahagian kumpulan. Baiklah, kita akan beralih kepada slide yang seterusnya, iaitu penilaian. Penilaian ini akan dilaksanakan selepas kita jalankan aktiviti di dalam kelas. Penilaian yang akan dilaksanakan iaitu murid membaca label pada produk makanan yang berbeza. Di sini kita membuat penilaian, memberi murid satu ataupun 2-3 produk makanan untuk mereka membaca label makanan tersebut serta menginterpretasikan maklumat yang terdapat di dalam label tersebut. Ini bersesuaian dengan pendekatan induktif. Kalau kita lihat ciri pendekatan induktif yang mana menekankan pengajaran berbentuk konkret. Jadi kita mewujudkan ataupun membawa masuk alat bantu belajar iaitu
sejenis ataupun beberapa produk makanan untuk dijadikan sebagai barang konkret ataupun barang maujud. Kemudian murid akan membaca di hadapan kelas. Selepas itu, selepas kita laksanakan proses penilaian, kita akan beralih kepada pemulihan. Yang mana pemulihan ini akan dilaksanakan selepas kita menjalankan penilaian. Pemulihan ini merupakan satu proses untuk membantu murid-murid yang mengalami masalah apabila melakukan proses penilaian. Jadi dekat sini kami memilih untuk menjalankan satu aktiviti iaitu membaca terus. Membaca terus ni merupakan satu aktiviti yang mana murid perlu melakukan bacaan senyap, kemudian berlakunya soal jawab untuk merungkai ataupun memberi makna tersurat dan tersirat. Jadi bila proses pemulihan ini berlaku di antara interaksi di antara guru maupun murid-murid lah, berlakunya untuk membantu murid lagi bagi terus mencari pelbagai isi tersurat maupun tersirat dalam satu bahan maujud yang disediakan. Jadi bagi proses pemulihan ini, membaca terus merupakan salah satu aktiviti yang bersesuaian bagi membantu murid-murid untuk memahami makna tersurat maupun tersirat.